Antara paparan menarik hari ini. Penapisan kerajaan isu 3R melangkaui Akta Hasutan. Dr. Mahathir sedia jumpa Aaron. Terengganu sokong tarikh baru air. Anak bekas Perdana Menteri disiasat SPRM. Siasatan rasuah ke atas mantan Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin telah diperluaskan di mana peranan beliau di dalam Central Limit Order Book sistem perdagangan saham atas kaunter di Singapura pada tahun 1998 akan disiasat. CLOB kini sudah dinyah-aktifkan. Beberapa penyah laporan oleh mereka yang bertentangan dari sudut politik akan turut disiasat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah meluaskan skop untuk turut menyiasat proksi perniagaan dan tokoh korporat berprofil tinggi yang beliau turut uruskan ketika itu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendengar hujahan Peguam Daim dan timbalan pendakwa raya berhubung saman yang telah difailkan oleh keluarga Daim. Kumpulan Peguam Daim diketuai oleh mantan Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Mereka mahu mahkamah mengarahkan SPRM menghentikan siasatan, membatalkan penyitaan Menara Ilham dan memulangkan semua dokumen dan bahan yang telah disita dalam siasatan SPRM. Menurut sumber, SPRM juga meneliti peranan Daim dalam perdagangan saham dalam platform CLOB yang digunakan sebagai kaedah memaksa penyah laporan untuk menguntungkan ahli perniagaan yang rapat dengan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Daim. CLOB yang ditubuhkan di Singapura pada 1990 selepas Kuala Lumpur mengharamkan perdagangan saham syarikat Malaysia di Bursa Singapura. Dr. Mahathir turut mengharamkan perdagangan saham Malaysia di luar Malaysia dan tindakan tersebut membekukan berbilion dolar dalam bentuk saham yang melibatkan 112 syarikat Malaysia. Pergolakan politik ketika itu menyaksikan Dr. Mahathir memecah Anwar pada 1998 dan Anwar didakwa di mahkamah. Dr. Mahathir telah melantik semula Daim sebagai Menteri Kewangan dan Daim meluluskan konsesi oleh Datuk Seri Akbar untuk menguruskan pemulangan equity yang sebelum ini dibekukan di CLOB ia bernilai 4 bilion US dolar. Kontroversi CLOB turut menjejaskan hubungan Malaysia-Singapura. Daim turut terpalit dengan tuduhan memaksa melibatkan hartawan Lim Tan Kiat dan syarikatnya MPHB. Menurut laporan media, Lim terpaksa menjual kepada sekumpulan tokoh perniagaan yang diketuai Akbar dan pengarah renong berhad Chang Ching Chung. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg tidak menolak kemungkinan kerajaan negeri akan mengambil alih sebuah bank perdagangan di negara ini sebagai satu lagi entiti untuk ditadbirnya. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut berhubung perkara itu yang dilaporkan media baru-baru ini mengenai hasrat kerajaan negeri untuk menambah pegangan dalam Affin bin Berhad sehingga 20%. Si berani komen kerana Affin adalah listed company. Ditanya sama ada perkembangan ini menggambarkan entiti ketiga yang ingin diambil alih kerajaan negeri, beliau berkata, Orang kalau saya ada angin sikkan bendera yang bergoyang. Pada Jumaat lepas, Abang Johari berkata Sarawak menyiasatkan untuk mengambil alih satu lagi entiti yang akan merancangkan sektor perniagaan dan keusahawanan negeri tersebut. Tanpa mendedahkan entiti tersebut, beliau berkata pengambilalihan itu akan diumumkan dalam masa beberapa bulan lagi dan ia merupakan satu daripada 3 entiti utama yang akan menjadi milik penuh kerajaan negeri pada tahun ini. 3 things that we are going to take over 2024. Seorang sudah, dulu dah. Tunggu tak bulan tu lagi hujung. Mas Wing kedua lah. Of course yang ketiganya Mas Wing lah. The one is the finalize. The last apa nama kita pun discussion on Mas Wing. Then we have the whole system. Pada 8 Januari 2024, Affin bin Berhad dalam satu maklumat kepada Bursa Malaysia berkata, Lembaga Tabung Angkatan Tentera sebagai pemegang saham utamanya mengesahkan sedang berbincang dengan Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak untuk kemungkinan urus niaga membabitkan saham tambahan. Penapisan oleh kerajaan terhadap perbincangan isu kaum, raja dan agama 3R adalah sangat bermasalah kerana undang-undang semasa sebenarnya memperuntukkan wacana yang sah mengenai perkara itu. Menurut Peguam New Sin New, kandungan ulasan yang dibuat mengenai isu 3R mesti diambil dalam konteks dan bukannya ditangani dengan penguatkuasaan penapisan mutlak. Katanya ia amat bermasalah kerana ia seolah-olah mencadangkan bahawa sebab mengenai 3R boleh menarik masalah yang mungkin saya tidak setuju.
kerana apabila anda bercakap tentang 3R, terdapat beberapa ulasan yang sah boleh dibuat berhubung perkara ini dan undang-undang membenarkan ulasan sedemikian dibuat di bawah Akta Hasutan 1948 sekalipun. Seksyen 3/2 Akta Hasutan mengatakan bahawa ucapan itu dianggap tidak menghasut jika ia menunjukkan bahawa mana-mana raja telah tersilap atau tersilap dalam mana-mana langkahnya, dan juga tidak menghasut untuk menunjukkan kesilapan atau kecacatan dalam kerajaan atau perlembagaan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Bagaimanapun, pengecualian ini tidak meliputi isu-isu yang menyentuh kewarganegaraan, kedudukan bahasa Melayu, kuota untuk orang Melayu dan bumi putera lain, dan kedaulatan raja-raja. Pengarah Eksekutif Pusat Kewartawanan Bebas, Washlah Naidu, menambah bahawa kerajaan mungkin telah bertukar, tetapi tak lama menggunakan undang-undang menekan kebebasan bersuara masih digunakan. Katanya undang-undang drakonian yang masih ada seperti Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Rahsia Rasmi 1972 dan seksyen tertentu Kanun Kesihatan antara lain memainkan peranan dalam penindasan ini. Katanya kita bercakap tentang kerajaan baru yang meneruskan amalan kerajaan lama, jadi tiada apa yang benar-benar berubah. Siapapun yang berkuasa memonopoli ruang media, khususnya media milik kerajaan. Tegasnya, salah maklumat, penyebaran maklumat salah dengan sengaja dan berita palsu harus dilawan dengan pendidikan dan maklumat yang lebih tepat. Selain itu, masa menggesa agar sistem pendidikan Malaysia dirombak sepenuhnya kerana orang awam yang bermaklumat dan berpendidikan adalah perlu untuk menguatkuasakan pelaporan yang bertanggungjawab dan beretika. Katanya, bagaimanakah anda memastikan bahawa apa yang anda laporkan tidak mendatangkan kemudaratan kepada individu, komuniti atau orang ramai? Itulah kegagalan sistem kita sebenarnya dan itulah kegagalan sebahagian besarnya juga sistem pendidikan kita. Tambahnya, ini juga akan memastikan literasi media dan digital yang berkesan untuk orang ramai. Jelasnya, sistem pendidikan juga tidak sentiasa memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk berfikir secara kritis atau mencabar idea dan bertanya soalan. Katanya, oleh kerana satu-satunya cara kita boleh meminta media bertanggungjawab di luar rangka kerja undang-undang atau rangka kerja kawasan lain adalah melalui orang ramai mempertanggungjawabkan media. Orang ramai hanya boleh mempertanggungjawabkan media jika mereka faham dan mereka tahu mereka bukan sahaja ada hak, tetapi mereka juga faham bahawa ada cara untuk menyoal siasat jenis maklumat yang mereka peroleh dan cuba memahami kepelbagaian pendapat dan mampu membuat keputusan termaklum. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan Menteri Perpaduan Aaron Agung Dagang. Ia selepas Aaron memberi penegasan bahawa pihaknya tidak akan bertolak ansur dengan pihak yang sengaja mencipta ketegangan. Mahathir berkata pihak yang asyik bercakap tentang masyarakat majmuk tetapi mengkritiknya berkaitan isu bangsa perlu bertanya mengapa wujud parti-parti berasaskan kaum di negara ini. Katanya, kenapa tidak cuma wujud parti Malaysia? Ada parti yang mendakwa mereka parti multiracial tetapi bekas pemimpin mereka kata parti itu fake multiracial, iaitu palsu. Saya sedia jumpa dengan Menteri Aaron Agung Dagang seperti yang dicadang. Saya harap dia datang. Aaron bersedia berjumpa dengan Mahathir jika pemimpin veteran itu terus meluahkan isu-isu sensitif yang boleh memecah belahkan perpaduan antara kaum. Aaron berkata demikian ketika mengulas kenyataan Mahathir yang mendakwa orang India di Malaysia tidak sepenuhnya setia kepada negara kerana mereka masih terikat dengan negara asal. Aaron juga menyatakan dia sendiri tidak jelas kenapa Mahathir membangkitkan perkara itu. Kerajaan Terengganu yakin pelarasan tarif baru air bagi pengguna domestik di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan mulai 1 Februari ini mampu menyelesaikan pelbagai masalah di negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Utiliti dan Pembangunan Luar Bandar, Hanafi Ahmad berkata, pihaknya dan syarikat air Terengganu akan memanfaatkan kenaikan tersebut untuk kerja penggantian paip lama selain membangunkan beberapa loji rawatan air yang baru. Katanya perkhidmatan air di Terengganu akan bertambah baik selepas ini dan saya kira kenaikan ini juga tidak terlalu membebankan pengguna domestik negeri ini. Pada 1 Januari lalu, Satu memaklumkan 2,670 ekor pengguna di 11 kampung sekitar Kuala Besut mengalami masalah bekalan air tidak berjadual yang dijangka berlarutan selama 21 hari. Ia susulan gangguan bekalan membabitkan tangki air Bukit Keluar akibat kebocoran paip bersaiz 600 mm di dasar Sungai Besut. Hasil semakan di portal 1 juga didapati. Sebanyak 47 notis gangguan bekalan air dikeluarkan syarikat itu untuk bulan ini sahaja. Dalam pada itu, Hanafiah berkata walaupun Satu tidak pernah membuat permohonan kadar tarif baru kepada pihak kementerian atau Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, namun operator yang dikoperatkan pada 1999 itu pernah berhasrat mengemukakan permohonan pelarasan kadar tarif yang holistik selepas 25 tahun.
Katanya ia bertujuan untuk menampung peningkatan kos operasi dan kos pembangunan modal yang tinggi bagi memastikan keselesaan pengguna dapat ditambah baik. Satu membelanjakan RM180 juta setahun bagi kos operasi untuk mengekstrak, memproses serta membekalkan air terawat kepada pengguna di Terengganu dengan kerja penyelenggaraan membabitkan pembaikan paip pecah dan bocor serta kerja menaik taraf sistem bekalan air. Bilangan ekor pengguna air yang aktif di Terengganu sehingga November 2023 ialah 341,546 dengan 83% merupakan pengguna domestik. Menerusi mekanisme penetapan tarif, SPAN hari ini mengumumkan pelarasan tarif air baru bagi pengguna domestik di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan menyaksikan kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap liter padu. Kenaikan yang disifatkan SPAN sebagai tidak lagi boleh ditangguhkan itu bertujuan agar tidak menjejas kemampanan industri perkhidmatan air dalam jangka panjang. Sementara itu, Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam Akmal Nasrullah Muhammad Nasir juga dilaporkan berkata, lesen operator di bawah kawasan SPAN boleh ditarik balik jika gagal mencapai petunjuk prestasi utama dalam menyediakan perkhidmatan pembekalan air seperti ditetapkan. Dia berkata perkara itu susulan pendapatan operator dijangka meningkat selaras pelarasan tarif air itu dan hasilnya perlu digunakan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan selain menyelesaikan masalah utama bekalan air di negeri masing-masing. Seorang anak bekas Perdana Menteri sedang disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dipercayai berhubung aktiviti perniagaannya pada akhir tahun 1990. Siasatan itu difahamkan terhadap syarikat kepunyaan individu berkenaan yang didakwa membeli sebuah subsidiari syarikat berkaitan kerajaan. SPRM memanggil individu berkenaan untuk mengisytiharkan semua harta miliknya sama ada di dalam atau di luar negara. Anak bekas Perdana Menteri itu dipanggil sekali lagi ke Ibu Pejabat SPRM untuk diserahkan satu notis pengisytiharan harta. Bulan lalu, SPRM sudah pun memanggil individu itu untuk dirakam percakapan berhubung dakwaan salah laku rasuah serta penyelewengan. Dalam pada itu, sumber berkata, siasatan ketika ini dibuat berdasarkan dakwaan syarikat kepunyaan individu berkenaan membeli sebuah subsidiari GLC selaras dasar perswastaan pada waktu itu. Bagaimanapun menurut sumber itu lagi, dalam tempoh tertentu syarikat berkenaan dijual kepada sebuah syarikat gergasi GLC dengan keuntungan ratusan juta ringgit. Offshore Links adalah pendedahan kebocoran maklumat sebanyak 130,000 akaun pesisir luar pantai yang memperincikan maklumat kewangan peribadi mengenai individu dan pegawai kerajaan yang sebelum ini dirahsiakan daripada pengetahuan umum. Ia mendedahkan bagaimana ahli politik, bintang sukan dan penjenayah terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempoh pelindungan cukai luar pesisir. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Yalan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.